Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah hari ini kita semua berpulang untuk mengikuti program Tuition Pita Mada 2023. Jom Masteri Matematik Tahun 6 Siri 1 bersama dengan saya, Cikgu Nosraini binti Ahmad daripada SK Sungai Daun Tengah. Baiklah, kita teruskan. Untuk permulaan, saya akan menyentuh sedikit tentang ringkasan format pentaksiran matematik sekolah rendah. Saya rasa semua sudah ambil maklum tentang pentaksiran matematik sekolah rendah, semuanya berbentuk subjektif dan ada dua bahagian, di mana bahagian A subjektif item respon terhad dan bilangan soalannya adalah 13 soalan dan jumlah markah bagi bahagian A membawa kepada 26 markah. Ya, dan soalan berbentuk dalam bahagian ini adalah ringkas dan murid-murid perlulah kuasai bahagian A. Dan seterusnya untuk bahagian B ada soalan subjektif item respon berstruktur, di mana dalam soalan-soalan berikutnya ada pecahan-pecahan yang perlu anak-anak menjawab dan terdapat dua soalan sahaja dalam bahagian B dan membawa markah 24 markah. Banyak kan? Jadi saya rasa perlu ambil manfaat cuti masa sekolah ini untuk ulang kaji dan juga kuasai bahagian A dan bahagian B. Dan Teacher Su ingin tekankan untuk pentaksiran tahun 6 hanya merangkumi tajuk-tajuk tahun 6 sahaja. Tidak termasuk pada tahun 5 dan 4. Dan untuk bahagian B, dia ada tema. Seperti yang kita ketahui, ada 4 tema yang boleh ditanya, iaitu tema pekerjaan, tema peribadi, masyarakat dan juga saintifik. Contoh-contoh kalau melibatkan tema peribadi adalah seperti ketinggian, umur, kewangan dan dari segi pekerjaan pula boleh tanya dari segi pekerjaan buruh, penternak, petani dan sebagainya. Dan untuk masyarakat, tema dalam masyarakat boleh berkisar tajuk mengenai gotong royong yang selalu berlaku di kehidupan seharian kita. Hari sukan sekolah, hari kesihatan, kenduri kendara. Dan juga tema yang terakhir adalah tema saintifik, di mana dia memerlukan data yang betul-betul tepat dan daripada sumber yang boleh dipercayai. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita teruskan kepada slide yang berikutnya. Okey, di sini saya akan menyentuh bidang pembelajaran yang pertama, nombor dan operasi, di mana bidang pembelajaran ini merangkumi banyak konsep dan berkait dengan bidang pembelajaran kedua, ketiga dan keempat. Jadi saya akan fokus kepada bidang pembelajaran satu, iaitu nombor dan operasi. Di mana nombor bulat, tajuknya meliputi nombor bulat dan operasi asas, pecahan, perpuluhan dan peratus dan juga wang. Di sini merangkumi sebanyak 17 konsep. Jika anak-anak kuat dengan konsep 17 ini, insya-Allah tajuk bidang pembelajaran kedua, ketiga dan keempat boleh dikuasai dengan baik. Baiklah, kita fokus kepada tajuk yang pertama, iaitu nombor bulat dan operasi asas. Baiklah, di mana dalam pecahan 17 konsep tadi, tajuk satu ini sahaja merangkumi 12 konsep. Kita akan go through one by one dan diharap anak-anak bersedia. Okey, baiklah. Untuk konsep yang pertama adalah instrumen asas, di mana anak-anak perlu kuasai instrumen yang berada dalam matematik. Sebagai contoh, instrumen dekak. Jika anak-anak sudah lupa dekak bagaimana bentuk dia? Macam ni. Yang ada rod kayu dan kita letakkan manik mengikut rod berkenaan. Dan rod-rod ini mewakili nilai tempat bagi nombor. Kita ulang kaji sikit sebagai contoh. Satu manik ini mewakili satu nilai sah. Nilai puluh tak ada manik, jadi dia mewakili sifar. Nilai ratus, kita lihat berapa? Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Pandai, jadi 7 mewakili nilai tempat ratus. Dan seterusnya, baik. Jadi jawapannya 13,701. Itu untuk pengulangan. Seterusnya blok Dienz ataupun dikenal sebagai blok asas 10. Macam mana bentuk blok asas 10 ni? Macam pernah lihat je kan? Okey, ni. Okey, setiap satu bahagian ini mewakili nilai tempat tertentu. Sebagai cube ini mewakili nilai sar.
Long mewakili nilai tempat 10, asas 10. Flat mewakili asas tempat ratus dan big block mewakili asas tempat ribu. Jadi diharap anak-anak dapat ingat baliklah asas blok asas 10 ni ya. Seterusnya kalkulator. Tahun 6 buku teks tahun 6 banyak penggunaan kalkulator di mana menguji keupayaan murid-murid membaca nombor digital. Sebab ada setengah murid yang tidak berupaya untuk membaca nombor digital. Jadi tolong usaha berlatih membaca nombor pada kalkulator. Baik, kita teruskan pada asas instrumen yang berikutnya, iaitu abakus. Abakus juga adalah satu alat instrumen yang sangat digunakan dalam matematik, terutamanya tahap 1. Jadi jangan lupa penggunaan abakus. Bagaimanakah cara baca? Bit berada di atas mewakili nilai 5. Ini sekadar ulang gaji ya. Bit di bawah mewakili nilai 1, 1, 1, 1. Cara bacanya apabila bit di bawah ke tengah, barulah dibaca nilai berkenaan. Jadi sebagai contoh, seperti dekat juga, setiap rod kayu ini mewakili nilai tempat rumah. Jadi ini adalah rumah sar, puluh, ratus dan berikutnya. Okey, sebagai contoh untuk rumah sar yang dibuat turun bit adalah nilai 5. Untuk nilai puluh, 5 dibawa turun berserta bit bernilai 1. Jadi jumlahnya bernilai 7. Ini sekadar pengulangan ya. Okey, kita teruskan. Ni 5 tambah 1, 6, 9. Okey, ni bit diturunkan tak? Ya, bit tidak diturunkan. Jadi di sini mewakili nilai sifar. Jadi jawapan dia adalah 3,96,475. Jadi anak-anak kena mahir dalam bacaan instrumen matematik. Okey, kita teruskan. Konsep kedua adalah sebut dan tulis perkataan. Untuk tahun 6, dia melibatkan sehingga nilai tempat juta. Jadi, anak-anak perlu kuasai nilai tempat untuk memudahkan kamu membaca nombor. Sebagai contoh, nombor yang diberikan seperti di paparan skrin. Bagaimana untuk baca nombor ni? Okey, kita lihat ya. Okey, anak-anak perlu kuasai nilai tempat rumah. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey, kita masukkan nombor yang diberikan tadi. Baik. Seperti yang kita tahu, 3 digit yang pertama mewakili nilai rumah Sapura. Dan 3 digit yang berikutnya ribu, ribu, ribu. Jadi kumpulan yang kedua ini adalah mewakili nilai rumah ribu. Dan rumah di depan sekali adalah juta. Untuk tahun 6, nilai tempat sehingga rumah juta. Jadi cara baca macam mana? Okey, 4,362,145. Untuk pengetahuan anak-anak, 100 di sini boleh juga ditulis sebagai 100. Boleh diterima. Baik, kita teruskan. Baiklah, seterusnya konsep ketiga, tulis nombor. Biasakan diri anak-anak untuk menulis setiap 3 digit nombor, jarakkan untuk membantu anak-anak untuk melihat kumpulan nombor dan juga mahirkan anak-anak untuk bezakan nilai tempat. Konsep yang keempat adalah pola nombor, di mana anak-anak perlu kuasai konsep nombor. Yang paling asas, anak-anak dapat melihat turutan nombor itu sama ada menaik ataupun menurun. Jika turutan nombor itu menaik, ia menandakan operasi yang terlibat sama ada tambah ataupun darab. Dan anak-anak perlu jelas pada tahun 6 untuk penyataan istilah untuk pola nombor. Seperti yang paling mudah dinyatakan, tertib menaik 20, 20. Ini istilah penyataan yang kamu telah pelajari ketika tahun 4 dan tahun 5. Dan juga diperkenalkan sekali lagi ketika tahun 6. Ada penambahan penyataan istilah pola nombor ketika tahun 6, iaitu tertib menaik darab 6, 6.
Ini mungkin satu yang baru dan mungkin akan ditanyakan ketika pentaksiran sebab ini hanya untuk tahun 6. Jadi tolong ambil perhatian. Okey, seterusnya pola nombor kita sambung lagi. Seperti saya cakap, perlu kuasai konsep nombor dan perhatikan turutan nombor itu sama ada menaik atau menurun. Jika turutan nombor itu menurun, boleh jadi untuk operasinya adalah sama ada tolak ataupun bahagi. Jadi, penyataan istilah yang biasa kita gunakan seperti tahun 4, tahun 5 dan juga untuk tahun 6. Contohnya, tertib menurun 100, 100. Itu sudah biasa kan? Okey, untuk tahun 6, satu penyataan lagi yang diperkenalkan adalah tertib menurun bahagi 2. Jadi, biasakan diri anda dengan soalan-soalan begini. Boleh rujuk pada buku teks untuk melihat penyataan istilah dan juga contoh soalan. Baik, sekarang kita teruskan kepada pola konsep kelima, iaitu kumpulan nombor. Untuk tahun 6, anak-anak diperkenalkan dengan nombor perdana dan juga nombor gubahan. Untuk pengetahuan secara flashback, tahun 5 sudah diperkenalkan dengan nombor perdana. Jadi nombor 6 ni sekadar pengulangan. Apakah itu nombor perdana? Nombor perdana seperti yang dinyatakan di dalam buku teks, ia bermula dengan nombor 2. Dan nombor perdana boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sahaja. Itu dalam penyataan definisi dalam buku teks. Tapi bagi Teacher Su untuk yang lebih mudah, nombor perdana adalah nombor yang sombong. Kenapa nombor yang sombong? Cuma dia ada 2 orang kawan saja. Apa tu teacher? Mari kita tengok. Kenapa dikatakan nombor perdana nombor yang sombong? Okey, kita lihat contoh. Sebagai contoh, saya bagikan nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, lihat pada skrin nombor 5. Anak-anak kena mahir sifir. Nombor 5 sudah pasti ada dalam sifir 1, sudah pasti ada dalam sifir 5. Sifir lain ada tak nombor 5? Tak ada kan? Jadi berapa orang kawan dia? 1, 2. 2 orang kawan saja. Dia sombong tak dia? Sombong. Jadi 5 adalah nombor perdana. Seperti saya nyatakan, nombor perdana adalah nombor yang sombong. 2 orang kawan saja. Okey, kita lihat contoh berikutnya. Nombor 10. Kita tahu 10 semestinya ada dalam sifir 1, semestinya ada dalam sifir 10. Sifir apa lagi yang ada nombor 10? Ya, nombor sifir 2 ada angka 10 lagi. Yes, sifir 5 pun ada angka 10. Tengok kawan dia, ramai tak? Ada berapa orang kawan dia? 1, 2, 3, 4. 4 orang kawan dia. Sombong ke nombor 10? Tak sombong. Jadi 10 bukanlah nombor perdana. Sebab dia nombor yang friendly. Nombor perdana adalah nombor yang sombong. 2 orang je kawan dia. Okey. Kita lihat apakah itu nombor gubahan. Ini satu nombor kumpulan yang baru diperkenalkan ketika tahun 6. Jadi, untuk cara yang paling mudah diperkenalkan nombor gubahan, selain daripada nombor sifar, selain daripada nombor 1 dan juga selain daripada nombor perdana. Jadi, kita tahu nombor perdana adalah nombor yang sombong. Dia berapa orang kawan? Yes, 2 orang kawan sahaja. Jadi, nombor gubahan adalah nombor yang friendly. Bermaksud, nombor gubahan mempunyai kawan lebih pada 2 orang. Tadi kita dah buat latihan kan? Okay, kita cuba lagi sekali. Okay, sebagai contoh, nombor 6. Baik ya, nombor 6. Sudah semestinya ada dalam sifir 1 dan sudah semesti ada dalam sifir 6. Sifir apa lagi ada dalam nombor 6? Ya, sifir 2. Sifir 3. Berapa orang kawan? 1, 2, 3, 4. Friendly tak dia? Friendly kan? Okey, jadi 6 adalah nombor gubahan. Okey, mudah? Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Baiklah, contoh nombor 11. Okey, jom kita buat sama-sama. 11 sudah pasti ada dalam sifir 1. Very good. Sudah pasti ada dalam sifir 11. Ada tak lagi sifir lain yang ada nombor 11? Ya, tak ada. Jadi berapa orang kawan?
Dua orang kawan sahaja. Adakah ini nombor gubahan, nombor yang friendly? Tidak, sebab dia ada dua orang kawan saja. Jadi 11 bukanlah nombor gubahan. Dia adalah nombor perdana. Very good. Okey, kita pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, kita dah ready untuk konsep yang keenam, iaitu pecahan dan perpuluhan juta. Untuk pengetahuan anak-anak, konsep ini sangat penting untuk kamu kuasai kerana hampir keseluruhan konsep dalam buku teks tahun 6 mempunyai berkaitan dengan pecahan dan perpuluhan juta. Jadi, apa saya perlu tekankan? Kuasai konsep Pat Pijim. Apa itu Pat Pijim, Teacher Su? Okey, kita teruskan. Okey, seperti saya kata, kena faham, kuasai dan hafal meliputi hampir keseluruhan topik tahun 6. Jadi jangan ambil remeh konsep ini kerana ia berkait dengan bidang pembelajaran yang lain dan tajuk-tajuk yang lain. Apa itu Pat Pijim? Okey, saya tunjukkan. Okey, Pat Pijim. Okey, maksudnya ada 4 akronim. Dan apa itu Pat Pijim? P ini adalah untuk pecahan, perpuluhan, peratus, P untuk panjang, J untuk jisim, I untuk isi padu, dan M untuk masa. Dalam satu jadual ini ada perkaitan keseluruhan topik iaitu pecahan, perpuluhan, peratus, panjang, jisim, isi padu dan masa. Jadi konsep ini anak-anak perlu cuba hafal dan Teacher Su akan bantu kamu sertakan jadual Pat Pijim untuk kamu usahakan cuti sekolah ini untuk hafal jadual berkenaan. Okey, ini adalah jadual Pat Pijim yang Teacher Su boleh kongsikan kepada kamu. Anak-anak boleh screenshot dan juga boleh print untuk sama-sama bantu diri kuasai perkaitan antara hubungan dengan nombor bulat, perpuluhan, peratus, jisim, isi padu cair, masa dan pecahan. Baiklah, saya teruskan dengan konsep yang ketujuh iaitu operasi asas tambah. Okey, seperti saya ingin perkenalkan simbol tambah, anak-anak pun sudah kenal simbol tambah. Dan untuk tahun 6, dia memberi penekanan kepada penambahan, pecahan dan juga perpuluhan juta. Dan tidak melibatkan nombor bulat seperti tahun 4 dan tahun 5. Dan kebiasaannya kita selesaikan secara bentuk lazim seperti biasa. Dan anak-anak diperingatkan untuk menulis nombor mengikut tertib. Dan tulislah nombor daripada belakang mengikut lorong yang betul. Ya, pastikan tulis simbol tambah yang dengan tertib, tulis nombor mengikut soalan yang diberikan dan tulis ikut lorong daripada belakang untuk elakkan kecuaian berlaku. Okey, untuk penyelesaian masalah, Teacher Su boleh kongsikan di sini kata kunci. Bagaimana anda kenal pasti. Selanjutnya penyelesaian masalah keluar pada bahagian B yang membawa markah 24 markah. Banyak tu, jadi anak-anak perlu kuasai kata kunci penyelesaian masalah. Apakah operasi yang perlu dilakukan? Okey, di sini Teacher ambil peluang untuk kongsikan apakah kata kunci untuk tambah. Okey, untuk dimudahkan, Teacher bagi satu akronim iaitu PASCHAT. PASCHAT adalah akronim untuk penyelesaian masalah operasi tambah. Apa itu PASCHAT? P untuk plus, bahasa Inggeris, dan hasil tambah. A untuk add, untuk kata kunci ditambahkan ataupun bertambah. S untuk sum, cari jumlah. C, calculate, ataupun hitung kirakan. Nampak keywords di situ? Anda faham ini perlu tambah. Dan A, altogether. Dalam bahasa Melayunya keseluruhan, kesemuanya, dikumpulkan, dihimpunkan, total, jumlahkan. Anda nampak kata kunci ini pada soalan anda, ia merujuk kepada operasi tambah. Very good. Nah, saya sudah tolong bantu kamu perkenalkan akronim PASCHAT untuk operasi tambah. Tapi anak-anak jangan lupa banyak lagi istilah yang merujuk kepada operasi tambah.
Teacher Su kongsikan pada kamu pada hari ini. Okey, lain-lain kata kunci yang melibatkan operasi tambah. Okey, ini ada sebagai contoh, anak-anak boleh salin ataupun screenshot dan print hafal. Ini adalah kata kunci untuk operasi tambah. Selepas, lambat, lewat, kemudian, tamat, tiba, selesai, waktu akhir, perimeter, lebih besar, terima dapat dan sebagainya. Anak-anak boleh baca kan? Semua ini merujuk pada operasi tambah. Kita teruskan kepada slide yang berikutnya adalah operasi asas tolak, konsep yang ke-8. Okey, simbolnya mudah dan juga melibatkan pecahan dan perpuluhan juta. Okey, soalan melibatkan lebih pada 2 nombor, anak-anak diperingatkan untuk tolak satu persatu. Anak-anak tak boleh tolak sekaligus. Dia tak seperti operasi tambah. Tolak, anak-anak kena prihatin. Kalau soalan melebihi pada 2 nombor, kena buat satu persatu. Anak-anak boleh rujuk dalam buku teks. Ada anak panah tu kan? Buat macam tu. Kita kena buat satu persatu. Dan seperti biasa, selesaikan dalam bentuk lazim. Tuliskan dengan tertib. Tulis dari belakang mengikut lorong. Dan yang paling penting sekali adalah konsep dia besar tolak kecil. Yang ni anak-anak jangan silap. Ada juga anak yang silap sifar tolak 3. Bolehkah? Kecil tolak besar? Tak boleh. Kita kena pinjam. Konsep tu kena pegang sampai sekarang. Daripada tahap 1 cikgu dah perkenalkan konsep tolak. Besar tolak kecil. Baiklah, kita tengoklah pada konsep yang seterusnya. Masih dalam konsep tolak. Okey, seperti yang saya kongsikan seperti tadi, kita boleh selesaikan dalam kaedah lazim kan. Okey, ada banyak lagi kaedah untuk operasi tolak, antaranya menggunakan kawan 10 dan juga cerakinan. Anak-anak boleh rujuk dalam buku teks. Dan pilihlah kaedah yang mana kamu rasa lebih pantas. Tak payah tengok kawan, ikut kemampuan diri kita, asalkan jawapan kita tepat dan betul. Okey, baiklah, untuk bagi konsep penyelesaian masalah operasi tolak, dia pun ada kata kunci juga. Nak teacher Su kongsikan? Boleh. Baiklah, kata kunci untuk operasi tolak. Dr. Suryani tahu rawat luka untuk saya. Senang kan? Dr. Suryani tahu rawat luka untuk saya. Okey, anak-anak gunalah akronim ini untuk mendapatkan kata kunci penolakan dalam penyelesaian masalah. Okey, teruskan. Okey, D doktor, D untuk difference. Beza, selisih. Subtract from. Bahasa Melayunya tolak daripada. T, take away. Ambil, keluar. Ambil, buang. Remainder, baki. Berapakah baki yang tinggal? Left, yang tinggal. Used, yang telah digunakan. Sold, S untuk sold, bermaksud yang telah dijual. Semua ini adalah kata kunci yang merujuk kepada pengurangan sesuatu kuantiti. Jadi kata kunci ini sangat penting untuk anak-anak kuasai dan ia merujuk kepada konsep tolak. Okey, jadi ambillah peluang cuti sekolah ini untuk hafallah kata kunci ini sebab ia merujuk kepada operasi tolak. Dan teacher akan kongsikan lagi pelbagai lagi kata kunci yang merujuk kepada operasi tolak. Okay. Seperti di paparan di skrin anda, boleh screenshot, boleh salin dan ambil peluang untuk hafal. Okay. Semua ini merujuk pada kata kunci penolakan berlaku. Okey, itu sahaja untuk teacher Su kongsikan pada kali ini. Kita jumpa lagi untuk siri yang berikutnya. Pastikan anda stay tune bersama dengan teacher Su untuk siri kedua. InsyaAllah.